kembali bersiaran. Hari ini aku rasa aku nak cakap berkenaan dengan satu isu yang sangat-sangat rapat dengan aku, sangat-sangat orang kata penting pada aku. Okay, mungkin isu ni agak sensitif bagi setengah orang, tapi yalah, isu yang berkaitan dengan obesity ataupun kegemukan melampau. Okay, sebab aku pernah mengalaminya, dan ianya memberikan kesan yang sangat mendalam padaku. Setengah orang mungkin isu ni agak sensitif disebabkan body shaming, sampai keluarlah akta body shaming. Tapi pada aku yang pernah mencecah berat badan sehingga 100 kilogram pada umur 30-an. 100 kilogram pada umur 30-an, dianya adalah satu isu yang sangat-sangat kritikal. Dan teman-teman dekat Malaysia ni, wow, betul tu. Negara kita dikenali dengan food heaven. Macam-macam jenis makanan kita ada. So, sangat-sangatlah mudah gemuk untuk mereka yang memang cepat naik badan. Okey. Aku sambung sikit lagi. Kita sambung di depan sana. Aku kayuh dulu. Balik. Aku kalau nak menceritakan berkaitan dengan sejarah berat badan, kalau waktu orang kata waktu sekolah menengah, universiti, badan aku taklah besar mana, macam orang lain jugalah. Yang agak average, berat pun biasa. Disebabkan umur muda, badan kita pun mempunyai metabolisme yang tinggi. Dan orang kata kalaupun makan banyak, badan senang untuk bakar balik, okay, menjadi tenaga. So itu disebabkan oleh faktor umur lah. Waktu kita muda, metabolisme kita agak baik, dan segala lemak badan, segala makanan yang kita makan, lemak ke, karbohidrat ke, semuanya dibakar dengan cepat dan tidak disimpan. Badan aku naik bila aku start kerja. Okay, aku kerja di UM. Masa tu awal lagi. Aku rasa mungkin lepas kahwin kot. Yelah, aku rasa lepas kahwin. Okay, lepas kahwin, steady naik berat badan. Dia punya naik sebab masa tu memang makan pun tak ingat, duit pun ada, hidup pun dalam keadaan yang baik, segala-galanya mudah, dan makanan adalah aku punya favorite hobi. Aku kayuh dulu, aku sembang lagi kat depan. Ni nak naik bukit. Aku rasa umur 30-an kot. Bermula fasa badan aku naik. 30-an ke
39. Okey, itu adalah fasa badan aku naik. Badan aku naik daripada pinggang 30 inci hinggalah pinggang aku kali terakhir aku ukur paling tinggi adalah 44 inci. Okey, 44 inci. So korang boleh bayang 30 inci ke 34 inci. 44 inci. 14 inci kenaikan. Iaitu daripada berat badan mungkin dalam sekitar 70 kilogram naik sehingga 100 kilogram. Okay, kenaikan sebanyak 30 gram, 3 kampik beras 10 kilogram. So itulah selama 10 tahun kenaikan badan sehinggalah aku hampir umur 40. So kalau korang tengok gambar aku tu, itulah besarnya badan aku. Dia bukan saja overweight, sebab bila overweight ni kita kena tengok berat badan normal, iaitu BMI normal. Dia bergantung pada tinggi dengan berat. Dia akan pergi kepada overweight dulu. Okay, lepas kepada level overweight, dia akan pergi kepada obese 1. Okay, so aku berada di obese 1 ke obese 2 dah. Nak masuk obese 2. Okay, bila aku cecah 100 kilo tu dah dekat 100 kilo sangat-sangat dah, 99 lebih. Okay, itu adalah, yalah, masa tu makan memang tak ingat. Memang betul-betul aku tak ingat. Okay, aku makan habis semua benda. Nasi aku makan 2 kali. Sekali makan tu boleh 2-3 pinggan. Kalau keluar outing makan kat kedai, semua aku sapu. Kalau kenduri tu wajib dah 2 kali tambah. Kalau kata makan, yalah, makan apa saja, memang semua ya, kereta banyak. Kita jumpa kat depan lagi. Okay, sampai tengkuk aku pun dah tak ada. Okay, tengkuk tak ada. Tali pinggang kira full. Seluar pun pakai 44 inci. Segala-galanya besar bagi aku. Nak masuk kereta pun payah, nak keluar kereta pun payah, nak bergerak payah, naik tangga pun tak larat. So saiz aku memang sangat-sangat besar. Aku tahu ada yang besar lagi daripada aku, tapi ya, itulah saiz aku, 100 kilogram berat badan. Aku memang jenis sejak daripada bangku sekolah memang tak minat exercise. Kecuali main badminton, aku agak minat sikit lah. Tapi bukanlah avid badminton punya player. Tapi dari segi yang lain, aku tak minat. Bola aku tak minat. Apatah lagi running ataupun cycling. So, sebagai orang yang pernah gemuk, bukan sekat gemuk, obese, cara hidup aku adalah cara hidup yang sangat tak sihat. Okay, so kita sambung lagi kat depan nanti. Aku kayuh dulu sikit. Ok,
Okey, selingan sikit sajalah nak share bila ada benda baru aku pasang kat basikal. So hari ni aku ada turn signal. Okey, aku ada turn signal. So turn signal aku ni wireless. Dan kalau aku nak kanan kiri, kalau aku tekan button ni, okay, ni dia punya remote dia. Boleh pasang dekat handle ni. So bila tekan, so dia ada dekat belakang ni. Oh sorry, nasib baik tak jatuh. Dekat belakang ni. Okay, so salah satu benda baru yang aku beli daripada Shopee, just nak share sajalah. Kalau berminat boleh aku share link dekat Shopee. Just harga pun tak mahal mana. So dalam RM30, RM40 macam tu. Khabar sajalah. Test pun tak tahulah benda barang daripada China ni, tak tahu kualiti dia okey atau tak okey. So sajalah aku pasang untuk menambah aspek safety dalam mengayuh basikal. Maklumlah kita naik basikal ni, orang langgar kita, kita teruk. Kita langgar orang pun kita teruk. So kalau boleh kita tambah sikit aspek keselamatan ataupun apa-apa saja gadget yang boleh meningkatkan viewability orang pada kita. So macam contoh aku pakai baju warna cerah, memang clear lah. Aku pakai macam contohnya aku punya cermin pandang belakang, lampu depan aku, dan juga aku punya bel ni. So semuanya adalah untuk menambah aspek safety serba sedikit. Okey, cerita pasal gemuk ni, kegemukan aku ini, pengalaman aku, dia tak mesti semestinya sama dengan pengalaman orang. So untuk aku, kesedaran, bila masa timbul kesedaran untuk aku mengubah cara hidup. Okay, mengubah cara hidup daripada tak aktif kepada aktif, daripada gemuk kepada kurus. Ada satu benda yang terjadi pada aku yang menyebabkan aku sedar diri. Okay, sebab sebelum tu aku tak sedar, dan aku sendiri pun tak sedar yang badan aku naik. Yalah, nah, tahu badan tu meningkat, tapi kita tak rasa yang kita sebenarnya dalam keadaan yang amat berbahaya. Apa yang terjadi pada aku adalah ada beberapa perkara yang terjadi pada aku. Yang pertama, sebab office aku tingkat 2. So untuk ke office aku kena naik tangga. Untuk aku naik tangga, untuk aku melangkah 3-4 anak tangga, aku terpaksa berhenti. Aku terpaksa berhenti ambil nafas sebelum meneruskan langkah. Okey. Itu yang terjadi pada aku pada umur aku sekitar, aku rasa 38 macam tu lah. Aku nak naik tangga pun aku dah tak larat. Aku kena berhenti banyak kali ambil nafas sebelum naik. Okay, itu pertama. So dia memberi sedikit, orang kata, alarm pada aku. Yang kedua, aku peminat off-road. Bawa kereta off-road lah. Aku ada Jimny sebelum ni. Ada satu ketika, sebab bila off-road ni ada banyak aktiviti yang kena buat. Kadang-kadang bila lalu kawasan yang sukar, terpaksa buat jambatan. Aku dan kawan-kawan aku, biasanya aku driver dia. Sebab aku malas nak turun kereta, co-pilot buat kerja. Okay, so co-pilot ni akan buat kerja. Tapi disebabkan pada masa tu aku tak ada co-pilot, terpaksalah buat kerja untuk buat jambatan. Okay, jambatan nak menyeberangi, orang kata, parit kecil. So dalam nak membuat jambatan ni, yalah, kena buat kerja lah. Kena buat kerja berat. Kena potong kayu, potong pokok, nak buat jambatan untuk kereta lalu. So
dalam aku potong pokok atau dalam aku nak buat jambatan tu, aku pitam. Okay, aku pitam. Sedar-sedar aku duduk dalam kereta. Dan kawan-kawan nasib baik lah, ada kawan-kawan off-road aku tolong. Bila dah nampak aku pitam. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga. Okey, aku selalu sakit dada. Dan dia seolah-olah macam sesak nafas. Macam benda menyucuk-nyucuk. Okey, so ada yang tak kena dengan badan aku. Jadi 3 perkara itulah yang menyebabkan aku sedar yang aku dalam keadaan kritikal. Aku dalam keadaan yang aku kena ubah. Sebab walaupun aku masih boleh bergerak sana sini, masih boleh bergembira, masih boleh makan dengan sesuka hati, tapi badan telah mula memberi signal mengatakan yang badan dah tak mampu untuk terima. Okay, so 3 perkara tersebut memberikan kesedaran besar pada aku yang aku ini dah teruk. Okay, so pada umur aku 38, aku rasa 2016, hujung 2016 ada lagi rekod dia. So dia nampak hari nak hujan tu, gelap di sebelah sana. So sebelah utara dah masuk musim nak hujan. So mungkin aku cut short aku punya cycling. Okay, so sekali kita sambung sikit lagi. Macam mana aku buat. Ataupun mungkin aku nak sambung next cycling. Aku cerita berkenaan dengan apa yang aku buat untuk aku kurus. Okay, so yang itu adalah satu kesedaran pada aku. Okay, satu kesedaran pada aku. Yang menyebabkan aku rasa aku kena buat sesuatu. Badan aku dah tak boleh pi lah. Aku kena reset balik sistem aku. Aku kena reset balik badan aku. Okay, so kepada mereka yang gemuk, mereka yang obese, aku bukan body shaming sebab aku pernah berada di dalam keadaan anda. Aku pernah berada di dalam keadaan anda pada kamu-kamu semua yang obese. Tapi semuanya adalah terletak pada pilihan sendiri. Cuma ini aku punya pengajaran dan pelajaran. Okay? Aku dah kena dan aku belajar. Dan aku perbetulkan kesilapan aku sendiri. Tak semestinya aku betul 100%. Tapi boleh belajar ataupun boleh ambil iktibar dengan apa yang terjadi. So aku tengahlah aku sambung sikit ke depan nanti. Ataupun mungkin kita bersambung next session sebab ke depan tu nampak dah gelap sangat-sangat. So mungkin bahagian yang kedua aku akan bercakap apa yang aku buat untuk aku kurus. Kurus macam mana? Bukan kurus untuk sihat. Aku buat selama 3 bulan. Aku boleh dapat daripada 100 kilo, aku turun sehingga 70 kilo. Bukan 70. Last aku dapat 65 kilo berat badan aku. Aku buat dalam masa 3 bulan sahaja. Okay, 3 bulan sahaja. Aku tak jual barang, bukan jual barang produk kurus. Aku tak jual suplemen apa-apa. Ini adalah natural. Ini adalah willpower. Dan aku rasa mungkin aku akan cerita bahagian kedua. Bahagian pertama aku cuma nak cerita apa yang berlaku. Bahagian yang kedua aku akan cerita berkenaan dengan bagaimana aku lakukan dan apa kaedah-kaedah yang aku lakukan untuk membolehkan aku menurunkan berat badan dan mengamalkan aktiviti-aktiviti yang menyihatkan. Okey? Ia tak semestinya betul, ianya tak semestinya sesuai untuk semua orang. Kalau tak sesuai untuk korang, aku minta maaf. Tapi ini sesuai untuk aku so far. Okay? Bukan aku tak ada masalah dari segi berat badan.
sekarang pun masih ada lagi serba sedikit struggle sebab untuk maintain. Tapi okey lah, aku dah orang kata berjaya keluar daripada obesity dan juga masalah kegemukan. Alright, so aku rasa yang tu mungkin aku akan cakap berkaitan dengan apa kaedah yang aku buat dalam bahagian kedua. So stay tune dengan kayuhan aku. Aku akan share tip-tip apa yang aku buat untuk menguruskan badan dengan kaedah yang natural, tanpa melibatkan ubat-ubatan yang kebiasaannya hanya menipu dan menghabiskan duit. Okay, so aku akan cut short aku punya cycling ni pendek sikit sebab nampak kat depan tu dah kelam. Mungkin aku akan patah balik ikut jalan pendek. Okay, so sehingga jumpa lagi bahagian depan, bahagian kedua. Ya, kita jumpa lagi di episod hadapan.